Assalamualaikum dan salam syarabku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 15 Disember 2020 bersama saya Alfairez Jemurin. Tumpuan berita, Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK merupakan barisan pemimpin akar umbi yang penting sebagai nadi penggerak pembangunan di kawasan masing-masing. Menteri Muda Pemodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Roland Sagah Wiin berkata, warga KMKK juga merupakan jambatan penghubung antara pihak kerajaan dengan rakyat negeri ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Tarat Adun itu menambah, KMKK turut boleh menyuarakan isu-isu yang dibangkitkan oleh penduduk kepada pihak berkaitan dan wakil rakyat mereka bagi mencari jalan penyelesaian yang sewajarnya. Semasa berucap dalam majlis penyerahan sijil pelantikan dan penghargaan Ketua Kaum bagi daerah kecil Siburan, beliau menjelaskan KMKK perlu peka dengan dasar-dasar terkini kerajaan bagi memudahkan urusan pentadbiran di peringkat akar umbi. Laporan seterusnya, projek penternakan lembu di kawasan Serembu dijangka bermula tahun depan sekaligus memacu sektor ekonomi di daerah Bau. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Serembu, Miro Simuh berkata, projek tersebut akan dilaksanakan di Kampung Merembeh di kawasan seluas 120 ekar. Menurutnya, sebagai permulaan, kira-kira 100 ekor lembu dari bakar Nepia akan dibawa masuk ke kampung berkenaan untuk pembiakan dan penternakan. Lembu kita buat di Kampung Merembeh, tanah berkuasaan 120 ekar buat masa ini, dan kita dapat untukkan juga dalam lebih kurang 6,5 juta untuk buat land clearing, pengariran dan sebagainya. Itu kita akan tanam rumput Nepia. Nepia yang kita pilih adalah Nepia Indian Nepia, satu spesies Nepia yang tahan lasah, mengandungi protein yang tinggi untuk daging lembu. Dan untuk permulaan kita akan bawa lebih kurang dalam 100 ekor lembu, bakar lembu dijadikan sebagai bakar biak, ya, untuk kita membiak lembu-lembu ini, dan seterusnya dia akan berganda setiap tahun dari tahun ke tahun, ya. Dan kita jangkakan projek ini bermula pada tahun depan. Sekarang kita menyediakan infrastruktur asas dulu, jalan masuk, land clearing dan tanam rumput. Bercakap ketika ditemui media selepas program jangkauan komuniti pertanian Agricorp di Kampung Kandis Lama pada Isnin, beliau memberitahu projek tanaman padi paya sekunyi juga akan dibangunkan di kawasan seluas 600 ekar. Jadi untuk peruntukan pertama 1,5 juta kita akan bangunkan dulu projek tali air. Lepas projek tali air baru kita akan masukkan projek kedua untuk kita buat clearing dan sebagainya, dan seterusnya jabatan akan masuk membantulah serta daripada orang kampung ini untuk membangunkan kawasan ini sebagai kawasan penanaman padi utama di daerah Bau. Berikut pula, Kerajaan Sarawak di bawah pimpinan Gabungan Parti Sarawak GPS tidak pernah lupa kepada keperluan masyarakat di kawasan luar bandar, terutama di Dewan Undangan Negeri Dun Lingga. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lingga, Simoy Peri berkata ada 3 projek program transformasi luar bandar RTP yang sedang dilaksanakan dan satu lagi telah siap dibina. Antaranya jelas beliau projek bina baru Parit berjumlah RM80,000, bina pagar gereja dan dewan berjumlah RM100,000 serta bina padang bola sepak berjumlah RM60,000. Berucap dalam majlis sambutan pra-Christmas di Rumah Panjang Sungai Mulon pada Isnin, Simoy memberitahu manakala satu projek telah siap pada 16 Oktober lepas, iaitu pembinaan Jalan Baru Kampung Sungai Mulon berjumlah RM420,000. Sementara itu, di Daro, golongan usahawan perlu kreatif dan berani mengetengahkan idea dan kaedah baru untuk memasarkan produk mereka. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Daro, Safi Ahmad, terdapat pelbagai kaedah pemasaran yang belum diperkenalkan namun mempunyai potensi tinggi boleh diketengahkan seperti car boot sale. Kita kena tengok hari yang sesuai. Kita kena lihat juga apakah jenis kaedah kita melaksanakan. Ada antara yang saya lihat barangkali potensinya kita belum lihat jual lagi, tetapi mungkin boleh kita ketengahkan. Salah satu perniagaan yang saya dapat sesuai bagi setengah kita yang barangkali yang tidak mempunyai masa untuk berniaga sebelum masa, kita boleh melaksanakan apa dipanggil sebagai kaedah sebagai carbon share ataupun yang menggunakan tempat yang mungkin kita boleh lihat bagaimana contohnya buka saja oleh belakang kereta itu kita boleh berjual.
Ketika merasmikan program Expo Jom Berjajah Daro 2020, Safi'i menambah Daro bakal menerima kedatangan pengunjung dengan siapnya Jambatan Muara Lasar dan Jambatan Paloh kelak sekaligus membuka peluang kepada usahawan memasarkan produk mereka. Manakala di Miri, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lambir Ripin Lamat meluangkan masa menghadiri program pra-Christmas dan mengagihkan hadiah Christmas bertempat di Rumah Panjang Doni Bayong. Dalam masa sama, beliau turut merasmikan projek program transformasi luar bandar RTP tahun 2019 iaitu projek Dewan Serbaguna Kampung Bukit Kebaloi. Beliau menambah beberapa projek yang akan dilaksanakan secara berperingkat di sekitar kawasan itu termasuk di Kampung Tunku Abdul Rahman. Rumah yang kita perlu repair bukan rumah sewa. Saya minta maaf kalau rumahnya rumah sewa. Yalah, kalau yang empun rumah ya, yang betul-betul yang empun rumah, yang layak kita repair, kita akan buat projek repair berperingkat-peringkat. Jadi tak bolehlah semua sekali kita akan buat peringkat-peringkat, berbagi-bagilah kawasan tuan rumah Ngawan sikit, rumah Duni, tuan rumah Situri, banyak. Jadi projek itu akan kita laksanakan. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Alfairez Jemurin dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.